Nama saya Rayyan Abdul Rahim Bayan. Saya berasal dari Indonesia. Saya orang Indonesia. Alhamdulillah Allah beri ini salah satu takdir yang kita tidak bisa pilih ya. Kita lahir di mana, keluarga dari mana, keturunan siapa ya, itu kita bisa pilih. Itu mana takdir. Ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi saya lahir di kota Mekah, sekolah atau dari kecil SD, SMP dan SMA, dan kuliah S1 alhamdulillah itu semuanya di Saudi. SD, SMP, SMA itu di kota Mekah, dan alhamdulillah S1 di kota Madinah, alhamdulillah. Dan sekarang pulang ke Indonesia tahun 2019 di surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Semua manusia ada dalam keadaan kerugian, illa alladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Nah, untuk kecuali orang yang beriman itu pun ada syarat-syaratnya. Untuk keimanan kita pun itu sendiri tak cukup. Illa alladzina, kecuali orang yang beriman. Iman kita pun sendiri tak cukup. Kita harus wa'amilus salihat, beramal saleh. Dan beramal pun itu harus combine dengan salehnya. Wa'amilu itu artinya kalau bahasa Arab itu amila, bekerja atau melakukan sesuatu. Tapi harus kelakuannya itu yang saleh, yang baik, yang mencapaikan dia untuk menjadi sebagai orang mukmin. Semua orang beramal, semua orang bekerja, semua orang melakukan sesuatu, tapi harus yang saleh. Orang mukmin itu semua kita masuk surga dengan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu manusia pun yang masuk surga dengan amalnya. Itu pun kita harus kita beramal untuk dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal itu bukan untuk masuk surga, tapi untuk beribadah kepada wa ma khalaqtul jinna. Allah Subhanahu wa taala menciptakan wa ma khalaqtul jinna, dan saya tidak menciptakan jin wal insa dan ins bukan illa liyadkhulul jannah, untuk masuk surga. Tidak. Dalam ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, kecuali liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Beribadah, kita beribadah, bukan kita untuk masuk surga. Ya, karena banyak orang ya benar itu untuk kita. Jadi kita itu beramal itu bukan untuk masuk surga, itu reward. Kita bukan mengejar rewardnya. Reward itu adalah plus, bonus. Kita yang kejar itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Salat hanya ngimam pas datang masjid waktu qomat. Salat fardu ngimam, setelah itu dia balik tak salat sunat tahiyatul masjid, tak salat sunat apa-apa, dia tak pamit, dia ya. Walaupun kita enggak tahu, tapi dia ngomong atau bicara tentang orang itu, tentang dia yang tak senang. Ya. Nah, terus sahabat itu ghibah. Itu salah satu dosa besar itu. Terus sahabat bertanya, tapi kalau ya Rasulullah, itu memang orang itu kenyataannya seperti itu. Kalau itu kenyataannya memang seperti itu adalah ghibah. Tapi kalau kita tambah lagi dosanya, itu orangnya tak seperti itu, dan kita ngomongin orang itu faqad bahatta. Itu buhtan namanya. Itu derajatnya lebih tinggi lagi dosanya. Lagi fakir. Iya, kita misalkan mengatakan orang itu, dan itu pun ada. Misalkan orangnya tak pandai, orangnya bodoh. Itu memang dia, bukan kita bilang ada kekurangan. Tapi kalau misalkan kita sebutkan itu, dan itu memang itu ghibah, dan itu dosa besar. Apalagi kalau kita bohong, kita nambah cakap. Nambah cakap. Itu dosanya lebih besar lagi. Surah Al-Asr. Cuba buka. Surah Al-Asr. Dia sebutan dia macam tu. Ra tu kena hidup. Surah Al-Asr. Dia tak boleh Surah Al-Asr. Tak boleh. Surah Al-Asr. Ra tu kena ada bunyi sikit. Masa ni dalam bahasa Arab apa dia? Bukan Asr. Al-Asr dalam bahasa Arab, dia mirip kepada kalimah asir. Asir. Nak bunyi sama kan? Asr dengan asir. So asir ni apa? Asir ni jus. Asir burtukal, jus oren. Asir faraulah, jus strawberry. Jus mai daripada mana? Ya, buah. Macam mana boleh dapat jus? Potong buah dapat jus kah? Tak, dia kena perah.
Sebab itu di sini maksudnya apa? Waktu yang diperah. Bahasa lebih tepat, demi masa time is running out. Sebab tu bila kita dapat Quran, antara benda yang kita kena baca, setiap kali kita nak habis majlis apa, kita mesti akan baca tasbih kafarah dan suratul asr. Sebab apa? Sebab nak remind kita, lepas majlis ilmu, kamu nak keluar saya ingat, time is running out tau. Kalau apa yang hang belajar, hang tak amal, bye-bye. Innal insana lafi khus. Manusia dalam kerugian. Semua manusia akan sentiasa dalam kerugian kecuali you take the first step. Kecuali orang yang tak rugi, orang yang akan berjaya, orang yang akan selamat adalah those who believe. Orang yang percaya. Dia percaya dengan agama, dia percaya dengan Quran, dia percaya dengan hadis, dia percaya dengan apa usaha dia nak buat. Sebab tu orang yang beriman dia akan berjaya. Dia beriman saja dia akan berjaya. Dia yakin dengan kawan-kawan dia, yakin dengan semua, insya-Allah dia berjaya. Yang kedua, dia tak boleh berjaya seorang dia saja. Wa amilus solihat. Mesti kena buat kerja. Islam bukan agama retorik. Islam agama action oriented. Dia bukan agama macam duduk kat pentas politik, gau, lepas tu balik tidur. Tak. Islam dia mesti kena buat kerja. Kena semayang, kena zakat, kena sedekah, kena usaha. Tapi Allah tak tinggal yang tu. Apa dah? Wa tawasau bil haq. Hang kena tolong saudara hang. Kena tolong keluarga kita. Kalau kita isteri yang bagus, suami kita belum, kita kena tolong suami kita. Kalau kita suami yang bagus, isteri kita belum, kita kena tolong isteri kita. Kita kena sabar. Hujung tu, sebab tu bila dia tahu nak perbetul isteri, nak perbetul suami, nak perbetul anak, nak perbetul keluarga, dia macam semua orang tengah lemas. Faham tak? Ayat ni dia macam mana tau? Dia gambarkan kita, time is running out, tiba-tiba semua orang tengah lemah. Bila tengah lemah, dia mesti seorang tu kena sedar dulu. Kalau semua pakat lemah, mati. Sedar, dia kena sedar. Ni game ni dalam dunia ni, aku kena sedar ni. So, bila dia sedar, apa dia kena buat? Dia kena buat kerja. Dia kena berenang ke permukaan. Kena selamat. Kalau dia sedar tapi duduk kat dalam, mati. Bila dia dah buat kerja, tiba-tiba saat lagi, kaki dia ada rantai. Pasal apa? Rupanya sangkut dengan mak, dengan ayah. Dia paling semua duduk tidur. Kita dah sampai ke permukaan, dah selamat dah. Tapi mana keluarga aku? Tengok-tengok dekat dalam dia, mak kita, ayah kita, adik kita, kakak kita, isteri kita, anak-anak kita semua. Jadi kita kena buat apa? Terjun balik dalam, kena kejut mereka. Bangun, sedak ni. Ni masa sedang nak habis dah ni, nyawa semua nak habis dah ni. Bangun. Duduk balik tu. Tapi ada kejut orang, ada yang senang bangun macam tak? Kejut isteri kita, ya bangun yang duduk balik tu kan. Kena pula mimpi kita kahwin dua. Jahanam. Hujung ayat yang kedua. Ya, pada ayat yang kedua, Allah Ta'ala memberitahu kepada kita ada dua ciri manusia yang dia akan rasa gembira nanti di hari akhirat. Siapa dia? Al-mu'minin. Dia adalah orang yang beriman. Al-mu'minin tu maksudnya orang yang beriman. Tapi dia beriman saja ke? Dalam hidup ni tak cukup kalau kita hanya kata saya beriman pada Allah, saya beriman kepada 6 rukun iman. Tak cukup. Sebab tu Allah tambah di belakangnya alladzina ya'malunas salihat, iaitu orang yang sentiasa melakukan amal-amal yang salih. Boleh faham tak maksudnya? Maksud dia, Allah bagi tahu kepada kita, kalau kita nak gembira nanti bertemu dengan Allah, kita rasa gembira hidup ni, maka kita perlu buat dua perkara. Yang pertama, allazi al-mu'minin. Kita kena beriman dulu. Beriman kepada 6 rukun iman. Percaya dengan yakin kepada 6 perkara tu. Percaya tentang Allah, Rasul, kitab-kitab, hari akhirat dan sebagainya. Termasuk qada dan qadar. Kita beriman. Dalam masa yang sama tak cukup kita hanya beriman, tetapi Allah menambah perkataan selepasnya, mereka yang sentiasa ya'maluna as-salihat. Cuba perhatikan perkataan as-salihat. Perkataan as-salihat selepas perkataan ya'malun. Jumpa? Kenapa? Kalau kita tengok terjemahan ni, dia akan bawa maksud macam ni.
Okey, cuba kita tengok perkataan amal yang salih. Jumpa tak perkataan as-salihat? Okey. Kenapa selalu kita jumpa macam ni? Kenapa kita selalu jumpa buat amal tapi amal salih? Macam kita baca surah Wal Asri kan, illal ladzina amanu wa amilu as-salihat. Kenapa ada perkataan amal dan kenapa ada perkataan salih? Menunjukkan bahawasanya bukan semua amal yang kita buat dia salih. Ada amal yang dia tak salih, tetapi untuk bertemu dengan Allah, sebab kita dah kata bahawa penutup surah Al-Kahfi cerita tentang pertemuan kita dengan Allah. Kalau kita nak gembira bertemu dengan Allah, maka kita kena buat amal, sentiasa beramal. Tapi amal tu apa? Amal itu mesti salihat, salih. Okey. Apa ciri-ciri amal itu salih? Ciri-ciri amal itu menjadi salih. Yang pertama, dia mesti ikhlas. Kalau dia datang masjid, dia buat amal tak? Ya, dia beramal. Apa amal dia? Amal datang ke masjid. Tapi amal datang ke masjid tu salih tak? Jadi salih tak? Amal itu datang ke masjid tak akan jadi salih kalau tak cukup syarat. Syarat amal salih apa dia? Yang pertama mesti ikhlas, datang kerana Allah, datang cari rahmat Allah. Yang kedua, mesti mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan jadi salih. Sebab tu kita jumpa banyak dalam Quran. Kalau Allah sebut perkataan amanu, dia akan tambah perkataan wa'amil, beramal. Tapi amal yang mana? Amal yang salih. Jadi amal kalau nak jadi salih, mesti amal itu dia mesti ikhlas dan dia ikut amal itu bersesuaian dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita baca Al-Quran seperti mana suratul Kahfi contohnya, maka kadang-kadang kita rasa macam berubah air muka kita, takut kita nak masuk neraka ni. Takut kita baca kisah-kisah umat-umat terdahulu yang telah Allah binasakan. Kita takut nak Allah Ta'ala murka. Kita telah mencapai fungsi Al-Quran itu yang pertama. Dan kadang-kadang kita baca Al-Quranul Karim tu, kita rasa muka kita berubah menjadi gembira. Kita rasa impian kita, cita-cita kita menjadi tinggi. Sebab apa? Sebab kita baca ayat Quran yang Allah kata pahala di sisi Allah ini besar, rahmat Allah, dapat keampunan, dapat syurga. Syurga tu pula diterangkan bentuknya bagaimana. Kita rasa macam gembira sangat. Tetapi nak gembira tu jangan lupa di belakangnya ada apa? Al-mu'minin. Dia mesti beriman. Beriman saja tak cukup. Dia perlu apa? Ya'malun. Dia perlu buat amal. Amal saja tak cukup. Dia mesti apa? Salihat. Dia mesti salih. Jadi dalam ayat ini, penutup ayat yang kedua, Allah menjelaskan apa berita gembira yang dinantikan oleh orang yang beriman. Allah kata annalahum ajran hasana, iaitu mereka akan mendapat balasan yang baik di sisi Allah.